Ini yang berlaku ketika Anwar menghadap Agong. Hadi mengaku PAS tebuk atap. Najib terkejut, Wan Saiful U-turn mengejut. Bersatu mula cabar UMNO tarik diri dari kerajaan. Parlimen, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu, Tuanku telah pun mengeluarkan pandangan kenyataan warkah untuk meminta supaya Parlimen boleh diadakan dengan syarat kerajaan bersetuju. Itu pun tidak dilakukan. Saya jelaskan hal-hal ini kerana ada persepsi yang berbeza, seolah-olah hal ini tidak dilakukan. Jadi ini perkara. Yang lain kita bincang soal kedudukan dalam negara, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur dalam negara dan luar negara yang meminta supaya ada satu perubahan peralihan yang baik, dan ini perbincangan yang kita mulakan dan saya junjung kasih kerana kesediaan tuanku mendengar dengan teliti dan memberikan nasihat dan titah yang sewajarnya. Tiada isu pembentukan kerajaan baru Malaysia dalam pertemuan di antara Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan Anwar Ibrahim pagi ini. Hal itu dijelaskan Presiden PKR berkenaan selepas keluar dari Istana Negara pada jam 11.54 pagi ini. Itu soal yang tidak berbangkit sekarang, katanya menjawab soalan pemberita tentang apakah isu itu ada disebut dalam pertemuannya dengan Agong. Disoal tentang apakah tujuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin parti menghadapnya dalam beberapa hari ini, kata Anwar, hak itu terpulang pada baginda. Itu terserah pada tuanku, tapi berdasarkan pengalaman saya tadi, tuanku berlapang dada mendengar semua pandangan, katanya. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan menambah, dia turut menyediakan laporan dan kajian untuk pertimbangan Agong berhubung beberapa isu berbangkit. Kata Anwar, antara perkara yang dibangkitkannya semasa menghadap Al-Sultan Abdullah ialah soal darurat yang berkuat kuasa dari 11 Januari dan dijangka tamat pada 1 Ogos nanti, tertakluk pada perubahan dan kemungkinan untuk dilanjutkan. Kata Anwar, dia ada merayu kepada Agong untuk menghalang darurat daripada dilanjutkan lagi. Kita bayangkan pandangan kita bahawa penerusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu menangani masalah wabak penyakit berbahaya dan akan menjejaskan ekonomi terutama rakyat peringkat bawah. Semua langkah yang boleh dilakukan untuk menangani wabak penyakit berbahaya tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun tuanku tepat mengatakan bahawa akan patuh kepada semangat Raja Berperlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri, katanya lagi. Anwar merupakan pemimpin parti politik kedua menghadap Agong hari ini selepas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghadap baginda untuk mesyuarat pra-kabinet pagi tadi. Ini susulan laporan media berkaitan beberapa pemimpin tertinggi parti politik dalam negara dijadual menghadap Agong yang dijangka berlanjutan selama beberapa hari. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pula dijangka menghadap Sultan Abdullah pada hari Khamis 10 Jun. Sementara itu, bernama memetik pejabat Ketua Menteri Sarawak sebagai berkata Agong berkenan menerima menghadap Ketua Parti Komponen GPS melalui sidang video pada 14 Jun ini. Ia berlaku ketika negara terus berdepan dengan ancaman wabak penyakit berbahaya dan darurat masih berkuat kuasa di sebalik pelbagai desakan agar ia ditamatkan atau Parlimen dibuka untuk bersidang. Sejak diumumkan 12 Januari lalu, pelaksanaan darurat di negara ini menerima kritikan banyak pihak termasuk pembangkang, NGO, bahkan Sekutu Perikatan Nasional, UMNO sendiri yang menuntut agar ia ditamatkan bagi membenarkan Parlimen kembali bersidang. Antara kritikan yang dilemparkan ialah Muhyiddin didakwa menggunakan darurat untuk terus kekal berkuasa di sebalik kekurangan sokongan majoriti yang didakwa dimilikinya di Dewan Rakyat. Ketika seorang lagi pemimpin tertinggi parti politik memasuki pintu gerbang Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, Presiden PAS Abdul Hadi Awang membuat nukilan mengenai situasi semasa negara dari jendela Institut Jantung Negara. Abdul Hadi berkata, ketika negara berdepan dengan situasi wabak penyakit berbahaya, ada pihak tertentu yang didakwanya tidak berhenti daripada amalan politiking dan sangat bernafsu mahu mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan negeri. Rasulullah SAW membandingkan kumpulan ini laksana mereka yang berada di petak bawah di dalam sebuah bahtera di mana mereka ingin menebuk kapal dari bawah kerana bersikap gopoh ingin mendapatkan air untuk mereka sahaja tanpa mengira semua orang yang berada di dalam bahtera. Mereka perlu dihalang agar semuanya selamat.
Katanya dalam catatan disiar di media sosialnya petang. Untuk rekod, Abdul Hadi ketika ini masih dirawat di IJN dan pada 6 Jun lalu, salah seorang anak lelakinya, Muhammad Khalil, meminta orang ramai mendoakan duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu supaya diberi kesembuhan segera. Kata Muhammad Khalil, Abdul Hadi, 73, berada dalam keadaan stabil namun masih memerlukan rawatan susulan dan pemantauan doktor. Hari ini Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan menerima beberapa pemimpin tertinggi parti politik menghadap. Pagi tadi, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin merupakan tokoh pertama menghadap baginda. Bagaimanapun, pertemuan tersebut adalah kelaziman sebelum Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat mingguan kabinet. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim pula menyusul beberapa ketika kemudian sebelum diikuti Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng awal petang ini. Menurut Abdul Hadi, PAS memang terlibat secara langsung mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan tanpa melalui pilihan raya umum ketika negara didakwanya berdepan krisis kepimpinan. Menegaskan langkah itu menepati kaedah demokrasi. Ahli Parlimen Marang itu berkata, PAS membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dan selepas diberikan peranan dalam kabinet, mereka terus menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal. Secara khusus, PAS memahami keadaan darurat pandemik wabak penyakit berbahaya dan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara, katanya. Tidak dapat dipastikan kepada siapa kritikan Abdul Hadi mengenai usaha mengambil tampuk pemerintahan itu dibuat kerana Pakatan Harapan bukanlah satu-satunya pihak yang mengkritik keras Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Turut giat mengkritik cara Kerajaan Perikatan Nasional menguruskan ekonomi negara dan menangani ancaman wabak penyakit berbahaya ketika ini ialah UMNO sendiri, iaitu rakan rasmi PAS dalam Muafakat Nasional. Kenyataan Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Saiful Wan Jan, yang menyokong kerajaan kerana melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh mendapat perhatian Datuk Seri Najib Razak. Bekas Perdana Menteri itu berkata, kenyataan Wan Saiful itu jelas bertentangan dengan kata-kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 23 Mei lalu. Lajunya U-turn si Ketua Penerangan Wan Saiful Wan Jan PPBM ini langsung tak tekan brek. Presiden dan Perdana Menteri kamu yang berkali-kali tolak buat lockdown, kata Najib di Facebook. Dalam pada itu, Najib menegaskan UMNO dan beliau sudah beberapa kali menggesa Kerajaan Perikatan Nasional untuk melaksanakan PKP penuh, namun gesaan itu tidak didengari. Saya dan UMNO pula yang tekan beberapa kali untuk buat. Lepas buat, dia boleh pula puji Kerajaan Perikatan Nasional. Kata ini adalah langkah amat tepat, kata Najib lagi. Najib berujuk kepada kenyataan Wan Saiful yang berkata, keputusan kerajaan melaksanakan PKP penuh mulai 1 Jun lalu adalah tepat. Malah, kata Wan Saiful, pelaksanaan itu telah mula menunjukkan hasil apabila kes positif dilihat semakin menurun. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi PTPTN itu berkata, penurunan kes wabak penyakit berbahaya menafikan segala tuduhan yang dilemparkan seolah-olah kerajaan tidak mempunyai rancangan yang terperinci. Realitinya, kita telah mula melihat hasil positif daripada tindakan kerajaan walaupun ada pihak yang tak habis-habis merungut untuk meraih kepentingan politik peribadi. Data menunjukkan bahawa kita berada di jalan yang betul dan boleh berjaya jika terus mematuhi segala nasihat yang dikeluarkan oleh kerajaan, kata Wan Saiful dalam satu kenyataan. Muhyiddin pada 23 Mei lalu dilaporkan berkata, pelaksanaan PKP secara penuh memberi kesan yang besar kepada ekonomi sekaligus terhadap kehidupan rakyat di negara ini. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman menyifatkan ugutan naib Presiden UMNO Khalid Nordin bahawa parti itu boleh menarik diri daripada Perikatan Nasional sebagai sudah basi. Malah Muhammad Faiz berkata, ada perbezaan jelas antara teguran ikhlas dengan cubaan menangguk di air yang keruh yang dilakukan Khalid bagi menghentam kerajaan. Ada perbezaan jelas antara teguran ikhlas menggunakan saluran dalaman sesama parti yang secara rasminya sedang mendukung kerajaan dengan menangguk di air yang keruh untuk ambil kesempatan menghentam kerajaan sendiri secara terbuka hampir 24 jam untuk jadi popular. Ugutan untuk tarik diri sokongan Perikatan Nasional ini telah pun basi kerana masyarakat tahu bahawa kelompok pro-kluster mahkamah dalam UMNO sudah lama mencari alasan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ini sejak idola mereka, bekas Perdana Menteri Najib Razak, dijatuhi hukuman bersalah oleh Mahkamah Tinggi tahun lepas kerana korupsi skandal SRC1MDB, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Muhammad Faiz mengulas kenyataan Khalid baru-baru ini bahawa UMNO bukan sahaja berhak menegur Kerajaan Perikatan Nasional, malah boleh menarik diri daripada kerajaan. Khalid yang juga bekas Menteri Besar Johor sebelum ini berkata, UMNO sebagai parti terbesar yang membentuk Gabungan Perikatan Nasional mempunyai hak dan tugas untuk memastikan pemimpinnya melakukan yang terbaik untuk rakyat. Kita tidak boleh membudayakan sikap berdiam diri atas mana-mana tindakan yang tidak bermanfaat hanya kerana yang melakukannya itu adalah daripada kalangan kita. UMNO tidak boleh bersikap demikian kerana seekor kerbau membawa lumpur
semua terpalit, katanya dalam hantaran di Facebooknya pada Ahad. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz berkata, tidak ada siapa yang menghalang mana-mana pihak ditegur atau dinasihati dalam negara ini. Bagaimanapun katanya, ia bukanlah dengan cara menyalahi undang-undang dan perlembagaan negara. Contohnya seperti menghasut kebencian tanpa bukti kukuh, sengaja menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat walaupun sudah ada penjelasan rasmi dari pihak berwajib, serta sengaja menimbulkan polemik hal-hal yang sedang diusahakan penyelesaian oleh pihak kerajaan atau sengaja bersifat ngada-ngada mahu berpolitik ketika negara dilanda bencana, katanya. Bagaimanapun hubungan UMNO dengan Bersatu tegang dan ibarat retak menunggu belah. Pada Perhimpunan Agung UMNO April lalu, UMNO membuat keputusan menamatkan kerjasama parti itu dengan Bersatu menjelang pilihan raya umum ke-15.